Assalamualaikum. Allahu Rabbi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekejap, saya tak nampak siapa yang join. Belum nampak. Minta maaf ulang. Okey, saya tak nampak siapa yang join. Saya tengok dah ada satu orang, dua orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mana yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Kita akan mulakan live hari ini pada pukul 9 pagi. Kalau ikut jam saya 8.53, ada 7 minit lagi lah. Alright. Sekejap, saya tak nampak. Okey, kita akan mulakan lebih kurang dalam pukul 9 pagi, ada 6 minit lagi. Sebelum tu nak tanya suara saya jelas ataupun tak. Oh, ada background ni solawat ya. Saya tengok kat sini ada 5 mata, 5 orang view, tapi saya tak dapat kenal pasti siapa. Cuma saya nak check sama ada suara saya ni dengar ataupun tak, jelas ataupun tak. Kalau jelas beritahu jelas, kalau tak dengar beritahu tak dengar ya. Okey, saya tengok ada 5 orang. 5 orang yang dah join. Tapi saya tak dapat nak pasti dekat sini siapa yang join. Nak sebut nama pun tak boleh. Selamat datang. Assalamualaikum dan selamat datang. Sila komen kalau suara saya ini jelas ataupun tidak. Okey. Okey, ada tanda like.
Okey, saya akan mulakan lebih kurang dalam 5 minit lagi 5 minit lagi, pukul 9 tepat kita akan mulakan. Saya tak tunggu ramai orang sebab sesi live ni kita buat memang semata-mata untuk perkongsian di di dalam Facebook page Koperasi Maktab Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia. Okey, topik saya pada hari ini adalah 5 sebab mengapa usahawan perlukan website. Okey, 5 sebab kenapa usahawan perlukan website. Oh, alhamdulillah, pengurusi Cik Muhammad Zaib dah join pengurusi. Alright, terima kasih banyak bos. Saya tengok kat sini ada 4 orang, tapi yang nampak hanya pengurusi seorang lah. Oh, Ikmal, jelas-jelas. Okey, thank you Mal. Okey, ada 6 orang. InsyaAllah lagi 4 minit kita akan mulakan sesi live Facebook bertajuk 5 sebab mengapa usahawan perlu miliki website. Okey, live ini memang direct daripada Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia Facebook page. Dan hari ini saya bekerja di rumah. Okey, sewaktu PKP ini hanya 2 ataupun 3 kali saja berada di office. Jadi ruang masa yang ada ni saya buat Facebook live daripada rumah lah. Okey, siapa-siapa yang join boleh like dan boleh share supaya apa yang saya kongsikan pada hari ini boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Siapa yang berbaik hati di bulan Ramadan yang mulia ini boleh belanja saya dengan like dan juga dengan love. Okey, belanja saya dengan like dan juga love, dan share kepada rakan-rakan anda supaya ilmu yang saya akan kongsikan pada hari ini kita boleh manfaatkan untuk semua orang, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak siapa yang bagi like, siapa yang bagi love tu, terima kasih. Okey, topik pada hari ini adalah 5 sebab mengapa usahawan perlu ada website. 5 sebab mengapa usahawan perlu ada website. Alhamdulillah, Prof Khalid, saya punya ex-boss. Prof Khalid dah join. Terima kasih Prof. Okey, kita akan mulakan lebih kurang dalam 2 minit lagi. Terima kasih iCoop sebab join. Okey, yang mana yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan mohon untuk share, like dan share live saya ini supaya apa yang saya bakal kongsikan sebentar lagi dapat dimanfaatkan oleh semua orang, insya-Allah. Sebab ilmu ni adalah ilmu yang sesuai dengan musim PKP, iaitu 5 sebab mengapa usahawan perlu ada website. Alhamdulillah, siapa-siapa yang belanja saya love tu, terima kasih banyak-banyak. Siapa-siapa yang like, siapa-siapa yang share, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah saya akan mulakan dalam seminit lagi. Okey, saya bekerja daripada rumah. Time PKP ni saya bekerja hanya 2 hingga 3 kali saja di pejabat, dan selebihnya bekerja di rumah lah, insyaAllah. Okey, ada seminit lagi saya matikan nama apa, solawat. Nanti kita akan mulakan, insyaAllah. Okey, kita tunggu masa beberapa saat saja lagi. Saya akan mulakan. Topik kita pada hari ini adalah 5 sebab kenapa usahawan perlukan website. Okey, 5 sebab kenapa usahawan perlukan website. Okey, kita tunggu beberapa saat saja lagi. Saya tak perlu menunggu ramai orang view, tetapi saya akan share segala ilmu yang ada. Alhamdulillah, jam tepat menunjukkan pukul 9 pagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zahidi bin Halim. Okey, saya daripada Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia yang beribu pejabat di PJ Jalan Templer. Dan hari ini adalah Facebook Live yang kedua. Facebook Live saya yang kedua. Bertajuk 5 sebab mengapa usahawan perlukan website. Okey, yang baru masuk saya mohon untuk share dan like. Okey, share dan like supaya
apa yang kita kongsi, yang saya akan kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh semua orang, insya-Allah. Alright. Okey, awal mula pertama mula kita berkenalan dulu. Okey. Saya by profession adalah seorang pegawai yang bekerja di sektor koperasi. Okey. Koperasi yang saya bekerja adalah sekarang ni adalah Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia Berhad yang berpejabat di Jalan Templer PJ. Saya berpengalaman lebih kurang dalam 15 tahun di dalam sektor koperasi untuk pengurusan perniagaan dan kewangan koperasi. By passion dan by interest ataupun minat saya adalah lebih kepada digital marketing, dan saya memberi fokus kepada website dan video. Itu minat saya lah. Dan insya-Allah mana-mana tempat yang saya bekerja, saya akan relatekan apa minat saya dengan organisasi. Dan di Koom MKM kami dalam proses untuk nak memantapkan aktiviti-aktiviti perniagaan, pengurusan yang lebih menggunakan, yang lebih banyak mengadaptasikan digital. Alright. Dan untuk nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang Koom MKM, boleh pergi dekat koomkm.com.my. Okey. So topik kita saya nak bahagikan kepada, ada beberapa fasa dekat sini. Okey, kalau ikut kat sini saya akan kongsikan ada 4 fasa. Fasa yang pertama adalah permulaan bisnes. Basic yang semua orang kena buat. Maksud dia kalau dia online ke, dia offline ke, memang basic dia kena buat permulaan bisnes ataupun kerja-kerja awal permulaan. Okey, itu fasa yang pertama. Fasa yang kedua adalah kita nak set up kedai online. Saya lebih memfokuskan set up kedai online ni adalah perbandingan antara kedai online dengan kedai offline. Alright? Kedai online dengan kedai offline. Fasa yang ketiga adalah macam mana kita nak tarik trafik. Okey? Macam mana kita nak tarik trafik, dan selalunya saya akan fokus kepada media sosial. Dan fasa yang terakhir adalah fasa memantapkan bisnes. Okey, macam mana kita nak gunakan automation, digital sales and marketing. Right? So, tanpa melenggahkan masa, kita pergi ke fasa yang pertama. Fasa yang pertama. InsyaAllah untuk siapa-siapa yang baru join, saya ucapkan terima kasih. Dan boleh like and share sesi Facebook Live pada kali ini, supaya ianya boleh memberi manfaat kepada semua orang. Saya baru mula 3 minit. Okey, saya baru mula 3 minit. Tajuk kita pada hari ini adalah 5 sebab mengapa usahawan perlu ada website ataupun perlu miliki website. Okey, saya nak teruskan kepada fasa yang pertama. Fasa yang pertama adalah memulakan bisnes. Okey, ini saya buat perbandingan antara kedai offline dengan kedai online. Kalau kita nak memulakan bisnes, confirm kita kena daftar syarikat. Kalau mana-mana yang buat bisnes tak daftar syarikat, minta maaf, tolong pergi daftar, barulah kita nampak serius. Alright, barulah kita nampak serius. Kalau kita nak bandingkan antara syarikat dengan online, pendaftaran syarikat berlaku dekat SSM. Okey, kita pergi dekat SSM, kita akan daftar. Kalau kita guna nama kita sendiri, enterprise, saya cerita ini enterprise, bukannya Senin Berhad. Lebih kurang dalam RM60. Kalau kita nak guna nama bisnes, kalau tak silap dalam RM100. Pergi dekat SSM, isi borang online dan sebagainya. Rasanya dalam beberapa jam kita akan dapat result dia. Okey, result dia sedang diproses ataupun diduluskan. Itu pendaftaran syarikat secara offline. Alright. Untuk online, selalunya kita daftar juga. Okey, saya nak memfokuskan kepada website. Okey. Kita kena daftar domain. Domain tu adalah nama URL ataupun internet kita. Okey. So kita kena daftar juga. Untuk usahawan yang serius, saya galakkan daftar domain berbayar. Saya galakkan daftar domain berbayar. Sebenarnya di dalam dunia internet kita boleh daftar juga domain yang percuma. Kita boleh pakai boleh tumpang dekat Weebly, kita boleh pakai Blogspot, kita boleh pakai, ada banyak lagi lah platform-platform yang memberikan domain percuma. Tapi untuk usahawan yang serius, tolong daftar secara yang berbayar. Sebenarnya tak mahal, insya-Allah.
Kalau kita pergi tadi pendaftaran syarikat untuk enterprise 60 hingga 100 ringgit. Kalau pendaftaran domain, harga dia lebih kurang dalam 45 hingga 120 ringgit. Kenapa beza? Bergantung kepada domain apa yang kita nak pakai. Kalau kita pakai .com dalam 45 ringgit je. Kalau kita pakai .com.my dalam 80 ringgit. Dan kalau kita pakai .my 120 ringgit. Pendaftaran tu adalah tempoh setahun. Sama jugalah dengan pendaftaran syarikat tadi, tempoh setahun. Alright. So fasa ini sebenarnya sangat penting lah. Pendaftaran syarikat tu sangat penting. Dia analogi dia macam kita dilahirkan dululah. Mak bapak kita bagi kita nama kan. Sebenarnya dalam perut lagi mak bapak kita dah rancang nama kita kan. So sama juga dengan syarikat, sama juga dengan bisnes online, kita kena rancang awal. Sebab nama tu kalau ikut online ataupun offline, nama tu dia tak boleh duplicate. Kalau dekat Malaysia SSM, kalau kita daftar, dia tak boleh sama. Okay? Kalau sama dia akan reject, permohonan kita akan reject. Kalau domain online pun samalah. Kita tak boleh nama yang duplicate, nanti dia akan reject sebab dunia online ni dia global. Satu dunia pakai nama yang sama, satu dunia berkongsi, jadi dia hanya unique URL sahaja. So ada setengah sifu bisnes bercakap lah, kalau kita nak buat bisnes kita 5 tahun lagi, 5 tahun lagi kalau kita nak buat bisnes kita 5 tahun lagi, sekarang ni kita dah kena register kita punya nama online kita, domain kita tu kena register sebab takut orang ambil. Bila orang dah ambil, kita nak pakai dah tak boleh. Terpaksalah pakai nama seakan-akan ataupun kita pakai TLD yang berbeza-beza. Sama ada, kalau orang dah pakai .com, nama kita contohlah Koop MKM sebagai contohan. Kalau dah ada orang pakai koopmkm.com, saya dah tak boleh pakai. Kalau dah ada orang pakai koopmkm.com, saya kena pakai .com.my ataupun .my saja. Nama sama tapi dia punya TLD berbeza-beza. Okey, selamat datang kepada semua yang baru join. Sifu-sifu website pun ada kat sini. Alhamdulillah, terima kasih. Tolong share. InsyaAllah ilmu yang kita akan kongsikan ini boleh dimanfaatkan lebih ramai orang. Saya sekarang ni baru 8 minit live. Saya berada di fasa yang pertama. Topik saya ada 4 fasa. Fasa yang pertama, topik kita adalah bertajuk 5 sebab mengapa usahawan online perlu ada website. Okey So untuk penjenamaan ni kita kena hati-hati sebab penjenamaan secara online dengan penjenamaan secara offline ni berbeza. Kenapa? Sebab online kita global. Okey, cara kita nak namakan boleh dibahagikan kepada 4 lah. Saya bagikan kepada 4. Kita boleh guna nama individu, owner kepada syarikat. Kita boleh namakan jenama produk kita. Kita boleh nama syarikat kita ataupun kita boleh gunakan trending. Sebagai contoh, nama individu. Katalah saya Zahidi, saya ada syarikat. Saya buat zahidi.com sebagai contoh. Okey, kita boleh pakai nama individu. Tapi untuk professional wise ataupun dari segi fungsi profesional tu, dia tak berapa nak ngam dengan bisnes. Dia lebih kepada personal branding. Kalau kita pakai nama kita sendiri, dia lebih kepada personal branding. Tapi yang eloknya kita pakai jenama ataupun syarikat. Kalaulah syarikat saya nama Zahidi Enterprise, elok saya guna zahidienterprise.com ataupun zahidienterprise.com.my ataupun zahidienterprise.my. Elok kita pakai .com ataupun TLD yang ada di Malaysia. Alright. Kalau kata jenama apa Sebagai contoh, jenama saya Superpower. Contohlah Superpower. Jadi superpower.com itu jenama kan. Kalau trending, selalu kita biasa dengar dekat luar, craft pack viral, kek viral, tudung bawal, songkok tinggi, coklat chip. Itu yang trending, nama-nama yang trending. Tapi nama trending ni dia lebih kepada orang cakap apa, touch and go. Dia bukannya long term. So saya tak galakkan orang register nama domain kedai maya kita secara online tu menggunakan nama trending, sebab trending dia hanya ikut season, hanya ikut musim-musim tertentu.
Kalau kata dah habis musim tu, nama tu dah tak glamour. Macam contoh sekarang ni tudung bawal lah. Mana dah glamour kan tudung bawal. Dulu kalau mula-mula dulu, kalau kita pergi dekat Google search, nama tudung bawal tu dia akan keluar. Sekarang ni tudung dah macam-macam. Jadi untuk professional wise, elok kita guna nama syarikat ataupun nama brand kita. Kalau kita ada brand kita sendiri, kita guna nama brand kita. Kalau kita ada nama syarikat kita sendiri, kita guna nama syarikat sendiri untuk pendaftaran online. Alright. Selepas kita dah mendaftar nama, dalam fasa 1 ni dia ada 2 perkara saja. Pertama sekali kita daftarkan nama. Yang keduanya kita kena setkan kita punya visi, misi dan objektif. Apa visi perniagaan kita? Apa misi perniagaan kita? Apa objektif perniagaan kita? Itu kena bincang lah. Dalam misi, visi, objektif ni dia ada beberapa perkara yang kita kena ambil kira. Yang pertama sekali dari segi citra. Citra ni adalah logonya, warna korporatnya, font yang kita nak guna, identiti kita lah, identiti kita. Logo kita tu kenapa bentuk macam tu, kenapa color macam tu, kena ada penerangan. Alright. So dari segi visi, misi, objektif ni citra yang pertama. Okey, yang keduanya maklumat korporat. Maklumat korporat selalunya kita akan nyatakan lokasi, alamat, email, nombor telefon dan senarai-senarai stakeholder ataupun board of director yang ada dalam tu. Kalau di peringkat korporasi, semua tu dah ada lah. Nama lembaga pengarahnya, lokasi beroperasi, alamat penuh, email dan nombor telefon. Alright. Itu penting sebab itulah yang nak menunjukkan sama ada kita ni serius, kita ni profesional ataupun tidak. Yang ketiganya, kategori-kategori perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti perniagaan yang kita ada. Sama ada kita buat produk ataupun kita buat services. Okey? Kita kena tentukan sama ada produk itu produk apa. Produk fizikal ataupun services. Alright? Dan last but not least adalah dokumentasi rasmi lah. Okey, dokumentasi rasmi ni seperti letterhead, dokumen-dokumen perniagaan seperti invoice, receipt, PO, DO dan sebagainya, business card, certificate dan sebagainya. Okey, itu adalah fasa yang pertama nak memulakan bisnes. Saya belum masuk topik lagi ni, dia lebih kepada topik kita adalah 5 sebab mengapa usahawan perlukan kedai, perlukan website. Tapi ini fasa yang pertama adalah general, common kepada semua usahawan. Dia kena buat benda ni dulu sebelum dia nak pergi kepada kita nak set up kedai online. Okey. So far saya dah habis cover fasa yang pertama, memulakan bisnes, memberi nama kepada bisnes kita dan juga kita tetapkan visi, misi dan objektif. Alright. So sama ada online ataupun offline sama saja kena buat. Cuma online kita daftar nama dekat domain, offline kita daftar syarikat dekat SSM. Kalau buat dua-dua, kena pergi dua-dua lah. Maksudnya kalau kita ada syarikat, kita pergi dekat SSM. Kalau kita ada website juga, kita kena pergi dekat syarikat yang menyediakan domain. Alright, itu fasa yang pertama. Okey, fasa yang kedua adalah fasa yang paling penting yang saya akan kupas yang paling banyak lah, yang sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu fasa setup kedai online profesional. Saya rujuk dekat sini profesional lah, bukannya buat touch and go, hit and run, buat hari ni, buat ikut musim, buat saja-saja suka. Orang lain buat bisnes, kita nak buat bisnes. Contohlah kan, kalau di peringkat koperasi, orang buat koperasi, kita pun nak buat koperasi kan. Di peringkat pertubuhan, orang buat pertubuhan, kita nak buat pertubuhan. Tapi saya nak ini adalah apa yang kita nak set up ni adalah benda yang long term. Okay, long term dan profesional. Alright. So di dalam setup kedai ni saya nak compare ada 3 elemen. Elemen yang pertama adalah kedai fizikal, kita buat perbandingan. Elemen yang kedua adalah social media, kita buat perbandingan. Elemen yang ketiga adalah kedai maya, dan saya lebih dominan kepada kedai maya. Dan kedai maya yang saya masukkan tu adalah website. Okey, kedai maya yang saya masukkan tu adalah website. Okey, kita bandingkan dari segi kos untuk pendaftaran nama. Kos untuk pendaftaran nama kalau SSM 60 hingga 100 ringgit setahun. Okey.
Kalau sosial media kita nak daftar nama, percuma. Sosial media yang saya nak fokus kat sini dua ialah Facebook dengan Instagram. Kalau kita nak buka akaun, percuma, bukannya berbayar. Alright. Kalau website, kalau kita nak daftar nama, RM45 hingga RM120 tertaluk kepada domain yang kita nak pakai. Sama ada kita pakai .com, RM45 je. Ada yang boleh offer murah daripada tu. Okey. Dan nama apa, kalau kita pakai .com.my RM80. Kalau kita pakai .my RM120. Kenapa saya sebut .com.my? Sebab itu adalah TLD ikut country, top level domain ikut country. Malaysia menggunakan .my. Okey, kalau .com dia lebih kepada global. Alright. Okey, itu yang pertama, pendaftaran. Syarikat ada bayaran, sosial media tak ada bayaran, website ada bayaran. Alright. Yang keduanya ruang untuk kita nak berniaga. Ruang untuk kita nak berniaga ni, kalau kedai fizikal, kita kena ada kedai fizikal lah. Sama ada kita nak sewa ataupun kita nak beli. Alright. Nak beli bangunan, kita jadikan itu sebagai kedai, ataupun kita nak sewa tempat tersebut untuk kita nak jadikan sebagai kedai. Okey, kalau kedai fizikal, sewa agak-agak berapa lah? Kalau ikut Lembah Kelang ni 500 susah nak dapat. Dia tengoklah 10 kali 10 mungkin boleh dapat kot. Okey. So kedai fizikal, kalau kita nak sewa, kita ambil lah paling rendah RM500. Dan dia boleh pergi, kita ambil kedai yang beginner sampai RM2,000 sebulan. Sewa untuk kedai fizikal, sewa dia adalah sebulan RM500 hingga RM2,000. Kita ambil yang beginner lah, jangan ambil saiz kedai yang besar sangat. Dan tertakluk kepada bandar ataupun luar bandar kan. Kalau dekat bandar lagi mahal lah. Tapi kalau siapa yang ada duit nak beli, kena sedialah RM100,000 ke atas. RM100,000 ke atas, dia akan jadi milik kita, 100% milik kita, dan kena bayar cukai dan sebagainya lah. Okey, kalau kita nak sewa ruang untuk di media sosial, tak payah bayar. Facebook tak payah bayar, Instagram tak payah bayar, percuma sahaja. Okey. Tapi kalau kita nak buat setup untuk bisnes, pastikan Facebook kita guna Facebook page. Kurangkan guna personal. Personal ni lebih kepada personal branding. IG pun sama. IG kena migrate ataupun convert kepada IG business. Alright, jangan guna IG personal untuk tujuan bisnes. Alright. Okey, kedai maya. Kedai maya berapa sewa ruang? Untuk kita nak buat kedai maya ni, kita ada satu istilah dia, nama dia adalah hosting. Hosting ni adalah server ataupun storage yang kita nak letak kita punya website. Kedai maya dia tak boleh lari daripada domain. Domain adalah nama. Hosting adalah storage ataupun tempat kita nak letak konten kita. Alright. So charge ataupun kos yang terlibat untuk nak daftar kedai maya adalah RM100 hingga RM300 setahun. Okey, RM100 hingga RM300 setahun. RM100 tu untuk beginner lah. Bolehlah dapat dalam berapa? 2 gig, 5 gig. Ada yang offer sampai 7 gig. Boleh dapat dalam RM100. Alright. So kalau yang 300 tu besar lah. Banyak nama-nama service provider yang ada. Dalam group kita ni pun ada juga service provider yang join kita punya live ni. Alright. So boleh Google lah. Boleh Google hosting provider. Banyak sangat. Dekat Malaysia ni banyak, dekat overseas pun banyak. So kalau kita compare, kedai fizikal kita nak kena sewa RM500 hingga RM2,000 sebulan. Sosial media percuma. Kedai maya website, hosting dia, harga dia lebih kurang dalam roughly range dalam RM100 hingga RM300 setahun. Bermasuk sekarang ni, kedai fizikal tu sangat mahal. Okey, sosial media percuma, dan kedai maya mampu milik setahun dalam 100-300 tahun. Alright. Itu yang kedua. Yang kedua, untuk setup kedai online. Yang pertama, pendaftaran nama. Yang kedua, sewa ruang. Yang ketiga, menyediakan ruang. Bila kita dah ada ruang, kita nak kena sediakan ruang. Kedai fizikal apa yang kita selalu nak kena sediakan? Kita kena sediakan perkakasan dan juga peralatan plus renovation.
Takkan nak masuk simen render, lampu tak ada, dengan kosongnya nak kena letak perabot, nak kena letak alat elektrik, nak kena pasang lampu, nak kena buat minor renovation kalau tak ada bajet. Jadi kos untuk kita nak set up kedai fizikal roughly RM50,000 kena habis. Roughly lah, nak beli renovation, nak beli peralatan, nak beli perkakasan dan sebagainya, kena ambil lebih kurang dalam RM50,000 lah. Ada setengah yang dia boleh save bajet. Selalunya RM10,000 ke atas kan. Saya sebut kat sini RM10,000 ke atas. Kalau nak selesa RM50,000 ke atas. Masa yang kita nak set up kedai fizikal tu bergantung kepada kontraktor yang buat tu. Mungkin 7 hari, mungkin sampai mencecah kepada 30 hari. Okey. Social media kalau kita nak set up, berapa lama? Mungkin sejam, mungkin 2 jam, paling lama orang ambil seminggu lah. Itu memang pemalas betul lah social media ni. Kita nak set up apa? Saya lebih fokus kepada Facebook page dan juga IG business. IG business yang paling senang. Buka account profile, account personal, convert saja, tekan dalam 2-3 button, siap. Dia terus convert kepada IG business. Dengan syarat kita kena ada Facebook page. IG personal tak boleh nak convert kepada IG business kalau kita tak ada Facebook page. Okey, kalau nak set up Facebook page, selalunya kita kena isilah about lokasi, nombor telefon dan sebagainya. Itu selalunya kalau nak set up tu dalam sejam 2 jam je. Paling malas dia ambil masa seminggu lah. Okey, paling malas. Okey. Kedai maya. Kedai maya yang saya fokus adalah website. Kita nak kena ada platform lah. Website kita tu kita nak buat atas platform apa? Platform WordPress. Banyak platform lah yang kita boleh buat website. Joomla, PHP, Drupal, HTML dan sebagainya. Dia ada 2 kaedah untuk nak sedapkan, nak set up kedai maya. Yang pertama, kita kena buat sendiri. Itu kena ada ilmu lah kalau nak buat sendiri. Kalau tak ada ilmu, kita upah designer. Okey? Kalau kita buat sendiri, kos dia lebih kurang dalam RM500 sehingga RM1,000 seumur hidup. RM500 sehingga RM1,000 seumur hidup. Kenapa? Kita nak kena beli plugin, kita nak kena beli team. Harga dia lebih kurang macam tu. Dan kebanyakan kalau kita nak buat website ni, kita kena ambil yang lifetime punya plugin, lifetime punya team. Team dengan plugin tu apa? Itu adalah perkara-perkara yang perlu ada di dalam website. Ini saya cerita tentang WordPress lah. Joomla dia ada dia punya technical dia, PHP dia ada technical dia, Drupal dia ada technical dia. Item-item ataupun elemen yang diperlukan. Kos dia selalunya kalau kita buat sendiri adalah RM500 hingga RM1,000 lifetime. Okey? Itu kos untuk nak menyediakan. Bukan kos pendaftaran tadi ya. Pendaftaran tadi yearly ya. Alright? So kalau kita nak upah designer, paling murah designer akan ambil RM1,500. Boleh mencecah RM2,000, boleh mencecah RM3,000, boleh mencecah RM5,000 dan ada juga website yang mencecah ratusan ribu, bergantung kepada bisnes. Alright? So kalau kita compare, kita nak sediakan kedai. Kalau kedai fizikal kita nak sediakan, kita perlu ada RM10,000 ke atas untuk beli perkakasan, peralatan dan juga renovation. Social media kalau kita nak sediakan page dan juga IG business percuma. Ambil masa 1 hingga 2 hari, mungkin sampai lajak sampai 7 hari. Kalau kita nak buat website, kedai maya, kita boleh buat sendiri. Selalunya buat sendiri ni dia ambil masa lah. Dia bergantung kepada kita lah. Masa kita yang ada mungkin 7 hari sampai 30 hari. Designer pun sama. Kalau kita upah designer 7 hari hingga 30 hari, dia punya charge dia lebih kurang dalam RM1,000 sehingga RM5,000. So kita boleh compare yang mana satu sekarang ni. Okay? Dia ada pro and con lah. Pro and con, ada kelebihan dan ada kelemahan masing-masing. Tapi kalau kita nak compare dengan keadaan situasi yang sekarang ni, kita di dalam PKP kan, PKPB, PKP bersyarat ni, memang kedai fizikal totally kebanyakan tutup. Sekarang ni Kementerian Kewangan telah pun buka untuk dia nak restart balik kan. Dia nak restart balik, orang cakap apa, nak restart balik ekonomi. Ada yang buka kan. Tapi Kementerian Kesihatan kata jangan buka, duduk di rumah, nanti kes baru akan meningkat kan.
Sektor ekonomi pula, kalau kita tak restart, tak boleh. Ekonomi nak kena jana kan, macam-macam. Jadi dalam time PKP ni, kedai online sangat membantu. Kedai online sangat membantu. Dan orang yang buat kedai offline, yang tak ada kedai online, dia memang terkedu, gigit bucu katil, menangis tak berlagu. Seriously. Sebab kita nak kena ready online ni dah lama dah, kerajaan cakap kan, dah lama nak kena ready online. Saya bukan nak menyalahkan orang yang tak ada kedai online ni, bukan nak menyalahkan. Orang cakap apa, dia kena ready setiap masa supaya accessibility tu bila-bila masa boleh. Tapi jangan risau, kita kalau tak ada kedai online, website sendiri, kita boleh pergi buka kedai dekat Shopee, kita boleh buka kedai dekat Lazada, kita boleh buka shop dekat Facebook, dan macam-macam lah kita boleh buat. Tapi dia ada kekangan-kekangan tertentu, peraturan-peraturan tertentu yang kita kena patuhi. Berbanding dengan website, kita punya kawalan kita adalah mutlak. Nanti saya akan share. Okey, itu penyediaan kedai. Kita dah compare 3 perkara tadi. Kedai fizikal, sosial media dan juga maya. Dan saya tengok sekarang ni kedai maya, website lebih dominan di kala PKP yang sekarang ni. Okey, bila dah ada peralatan, perkakasan, ruang dah ada, siapa nak kerja? So kita kena cari pekerja. Sama ada kita one man show, memang letih lah. Kita jadi manager, kita lah cuci lantai, kita lah buat pos laju, kita buka office, kita tutup office, kita pergi meeting, semua kita. Itu dipanggil one man show. Bila one man show memang jam lah, jam. Dia sebab tangan kita hanya 2, jari ada 10. Jadi masa kita 24 jam. So tenaga kita, kederat kita memang tak cukup. Jadi kalau kita nak buat bisnes, mesti ada tim. Mesti ada tim. Tapi untuk permulaan, nak buat seorang boleh, tak ada masalah, cuma letih. Kalau ikut sifu saya, Irfan Khairi, dia kata usahawan kena bekerja 50 hingga 60 jam sehari. Seminggu. 50 hingga 60 jam seminggu. Seolah-olah kalau kita calculate balik, kita kena bekerja 8 jam non-stop. 8 jam Isnin sampai Ahad non-stop. Cuba bayangkan. Kalau ikut sekarang ni, kita bekerja Sabtu Ahad, kadang-kadang untuk family kan. Isnin sampai Jumaat kita bekerja. Untuk nak menjadi usahawan ini, daripada Irfan Khairi lah. Dia sebut usahawan yang berjaya, usahawan yang proaktif, usahawan yang sukses, dia kena bekerja 50 hingga 60 jam. Berbalik kepada pekerja tadi, kedai offline, kedai fizikal, kita kena ada pekerja at least seorang. Dialah jadi customer service, dialah jadi salesman, dialah jadi PA. Kita ni jadi bos. So gaji dia berapa kena bayar? Minimum gaji nak kena bayar RM1,200 ikut perkeliling kerajaan. Alright? So sebulan kita kena keluarkan RM1,200 untuk kedai fizikal. Sosial media. Sosial media sebenarnya kita boleh uruskan seorang diri kalau kita mampu. Kebanyakan orang mampu. Dan kita boleh lantik tim. That's why dalam sosial media kita kena convert kepada Facebook page. Sebab di dalam Facebook page kita boleh lantik beberapa orang admin, beberapa orang editor yang boleh bantu kita sama-sama untuk buat posting dan pantau dari segi perjalanan Facebook tersebut. Okey? So kalau kita nak bayar editor, saya pun tak ada data kat sini, mungkin kita bayar per hours, mungkin kita bayar per day, bergantunglah, tapi bukan bayar sebulan. Dan sebenarnya kedai fizikal tadi pun kita boleh bayar per day jugalah, tapi kedai ikut berapa lama beroperasi lah. Kalau sosial media, untuk peringkat permulaan kita run seorang-seorang dulu. Kalau kedai fizikal nak run seorang-seorang boleh, tapi letih. Sosial media boleh sebab benda ni maklumat di hujung jari. Boleh buat dekat laptop, boleh buat dekat kita punya handphone. Okey? Kedai maya. Kedai maya kita boleh uruskan sendiri ataupun kita upah admin ataupun editor juga. Roughly kita boleh bayar kalau kita nak upah per hours lah. Kita bayar dalam 200 per hours, kerja siap baliklah. Kita bagilah task dia.
Saya nak awak buat kerja ni dalam masa 3 jam. Kerja yang nak kena buat adalah 1, 2, 3, 4. Okey? Banyak freelance dekat Malaysia ni yang boleh jadi editor, yang boleh jadi admin untuk website. Jadi kalau kita compare pekerja, kedai fizikal kita nak ada at least seorang yang boleh yang boleh menjadi wakil kepada kita. Kita tak nak kita yang buat semua. Dia lah sebagai sale, dia bantu kita untuk sale dan juga customer service. At least dua benda tu, customer service dengan sale. Kita jadi bos. Nak kena bayar 1,200 sebulan. Sosial media bergantung ikut jam. Habis kerja, settle. Kedai maya, website pun kita boleh bayar ikut jam. Tapi kedai maya dengan sosial media, untuk beginner, saya cadangkan buat kerja seorang dulu. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh dapat team, Alhamdulillah. Alright. Kemudian kita pergi yang kelima. Perbandingan antara kedai fizikal, sosial media dengan kedai maya dari segi waktu operasi. Waktu operasi kedai fizikal, dia ikut persekitaran. Kalaulah kita duduk kedai operasi kita tu dekat shopping komplek, pukul 10 pagi sampai 10 malam. Shopping komplek Tapi time PKP ni semua ke 8 malam. Kan? Time PKP sekarang ni semua 8 malam. Kena tutup kan? Kedai fizikal dia ikut persekitaran. Kalau kawasan tu dia punya business environment dia bermula pukul 9 sampai pukul 5, kita kena buka pukul 9 sampai pukul 5 lah. Okey? Tak boleh nak buka malam, boleh nak buka malam tapi tak ada sale lah. Tak ada customer sebab orang semua dah balik. Kan? Kawasan-kawasan perniagaan dan sebagainya kan. So kedai sosial media, kalau kita ada kedai sosial media, dia boleh buka 24/7, 24 jam seminggu, 365 hari setahun, tak tutup-tutup, insya-Allah tak tutup-tutup kecuali ada masalah fizikal. Sebagai contoh sosial media, kalau akaun kena flag, kalau akaun ada masalah, walaupun kita tak pernah buat posting dalam sosial media tu, kedai kita tak akan tutup. Orang boleh akses kedai kita. Alright? Tetapi kedai fizikal kalau tak sesuai dengan cara dia, dengan persekitaran ni, kena tutup. Alright? Dan kedai maya, website, sama macam sosial media, tak tutup 24 jam seminggu, 365 hari setahun. Ditutup kalau ada masalah teknikal. So waktu operasi ketara. Kedai fizikal hanya limited waktu operasi dia. Sosial media boleh tak tutup. Kedai maya, website boleh tak tutup. Alright? Saya pergi perkara yang keenam. Perbandingan accessibility ataupun kebolehan capaian pelanggan. Macam mana orang nak akses kedai kita? Kalau kedai fizikal, dia ikut lokaliti lah. Kalau kedai kita dekat PJ, hanya sekitar PJ saja orang datang. Kalau kedai kita tu viral, orang dah glamour, orang kenal, silat-silat daripada Singapura pun boleh datang. Tapi tak ramai lah. Selalunya ikut lokaliti. Kalau duduk dekat Selangor, orang Selangor akan beli. Tapi mustahil satu Selangor nak pergi. Dia ikut daerah, dia ikut zon, dia ikut kawasan lah. Kalau PJ, mungkin radius dalam 20 km saja orang akan pergi. Yang ramai orang pergi dalam radius 20 km. Kan? Kalau sosial media, separa global. Separa global ni maksud apa? Kalau Facebook kita register dekat Malaysia, mungkin orang Malaysia boleh reach kita punya kedai. Kan? Dia separa global lah. Afrika tak reach kita punya kedai. Australia tak reach kita punya kedai. Nigeria tak reach kita punya kedai dan sebagainya lah. Sebab kalau kita perasan dekat mobile device kita, dekat laptop kita, dia ada satu nama dia location punya tool, location punya menu. Dia automatic on. Kalau kita on, selalunya dia akan ikut lokaliti kita. Kalau saya on dekat Shah Alam, saya akan dinampak oleh sekitar orang Shah Alam. Dia itu sistem lah, itu teknologi maklumat, teknologi yang ada dari segi lokaliti kan. So saya nak sebut kat sini, dari segi kebolehan capaian pelanggan tu, accessibility, kedai fizikal sangat limited ikut kawasan, sosial media separa global, dan kedai maya website dia memang global dan dia boleh dicapai seluruh dunia. Alright.
Sosial media pun sebenarnya boleh capai seluruh dunia kalau kita pakai keyword yang betul, kita tahu nama yang betul. Kedai maya pun sama, kalau kita pakai keyword search, yang kita cari itu keyword yang betul, seluruh dunia orang akan cari. Alright, itu perkara yang keenam, accessibility. Nampak sangat terhad kedai fizikal, especially kalau berlaku time pandemik COVID-19 ni kan. So kedai maya yang akan hidup, kedai fizikal tak hidup. Alright. So saya dah pergi ke 6. Yang ketujuh, dari segi database pelanggan ataupun prospek. Okey, kepada yang baru join, saya ucapkan terima kasih. Saya tak sempat saya tak sempat nak wish semua orang yang masuk. Saya tengok ramai kat sini kawan-kawan yang ada. So saya minta semua orang share supaya ilmu yang saya kongsikan ni boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Kalau yang berbaik, bermurah hati tu boleh belanja saya dengan love. Okey, belanja saya dengan love, insya-Allah. Alright, saya teruskan. Perbandingan kedai fizikal, sosial media dan juga kedai maya website. Yang ketujuh, simpan database. Kedai fizikal kita boleh simpan database dengan syarat kita sediakan buku pelawat. Dengan syarat dia pernah berurusan dengan kita. Kita ada receipt, kita ada bil. Selalunya kita akan tulis nama, nombor telefon dia dan sebagainya lah, kan? So kedai fizikal boleh simpan database tapi manual lah. Dia tak secara automatik. Kalau kita sediakan, dia tulis, kita minta, baru kita boleh dapat. Okey, itu database yang ada dekat kedai fizikal. Kalau dia pernah buat transaksi dengan kita, dia pernah membeli dengan kita, for sure kita ada invoice, kita ada receipt. So kat situ kita boleh simpan database kan. Okey, kalau sosial media, buat masa sekarang yang saya tahulah, sosial media ni susah nak simpan database kecuali orang tu komen. Orang tu komen ataupun orang tu PM kita. Bila orang tu PM kita, sekarang ni dah ada banyak sangat robot yang boleh extract dia punya nombor phone, extract dia punya email. Okey, dengan syarat orang tu like, orang tu komen, orang tu share kita punya, ataupun yang ada engagement dengan kita, kita boleh extract database. Tapi kalau nak extract database yang betul-betul, especially kita nak dapat database ni dua lah, nombor telefon dengan email, kan? Nama bagi saya bukan tak penting, boleh ambil tahu, tapi email dengan database penting. Email dengan nombor telefon penting sebab kita nak buat follow up dengan follow through nanti. Alright? So dia ada tools tertentu lah. Selalunya dalam Messenger, kalau kita pakai ManyChat, dia boleh extract database customer melalui email dan juga nombor phone. Ada lagi tool lain yang kita boleh pakai lah. Alright? So itulah simpan database. Sosial media kita sebut ini dia separa, dia boleh simpan database. Kedai maya boleh simpan database. Dia memang boleh simpan database. Perasan tak kalau kita masuk satu website, dia pop up satu e-book percuma. Dia tulis itu, e-book percuma, cara-cara untuk melangsingkan badan sewaktu PKP. Sila masukkan nama dan email. Kan? Kita kliklah tab. Bila klik saja, automatic database kita tu dah dapat dekat owner website tersebut. Alright? So automation. Dia tak payah nak hulur sebab dia dah setting dalam website tu secara pop up. Kalau tak pop up pun mungkin dia ada dekat page mana-mana, dia letak dekat bawah ke, dekat footer ke, dekat header. Dia boleh letak kat situ. Macam-macam lah kat situ. Kalau dalam blog dia ada newsletter untuk nak dapatkan info yang terkini daripada kami, kan? Sila masukkan email, tekan subscribe, kan? Selalunya laman berita selalu buat macam tu. Laman blog yang hebat-hebat selalu buat macam tu. Itu adalah untuk cara macam mana dia orang nak dapatkan database secara automation. Dia tak payah nak ni, dia dah pasang dekat website, kita masuk automatic dia dapat automation. Alright? So simpan database pelanggan ataupun prospek, kedai maya website dia boleh buat secara automatic. Dengan syarat kita kena pasang lah dia punya plugin ataupun dia punya nama plugin lah, plugin. Okey, social media bila ada orang ada engagement baru kita boleh simpan, dan dia kena pakai tool tertentu. Kalau yang tak ada tool tu mungkin tak boleh nak simpan. Kedai fizikal kita kena hulur, dia tulis, dia letak dekat situ, barulah kita boleh
simpan database. Dan kalau dia dah ada transaksi dengan kita, kita boleh simpan database. Alright, itu simpan database. Okey, yang ke-8, credibility dan juga kepercayaan. Macam mana kita nak bagi orang percaya kita, macam mana kita nak bagi orang trust dengan kita. Alright, kedai fizikal orang boleh trust kalau orang nampak signboard Ali Enterprise, signboard, kan? Orang pergi ke kedai, nampak susunan dia cantik, barang penuh, kan? Dia boleh nampak servis dan produk yang ada. Bergantung kepada orang. Kalau dia tengok, nampak menarik, tersusun, cantik, dia boleh percaya. Okey, credibility dia ada. Kalau pergi kedai huduh gila dengan cat bercompang-camping, dengan berkulatnya, dengan barang bersepah, habis. Sekali dia batang, dia terdesak nak beli, dia akan beli. Esok dia tak datang dah. Alright. So credibility kedai fizikal ni bergantung kepada macam mana kita nak hias ruang kedai tersebut supaya orang percaya dengan kita. Okey. Dalam sosial media, credibility ni orang akan tengok macam mana kita setting maklumat yang ada dalam sosial media. Selalunya dalam about, kan, masa kita nak buat page tu dia ada about. Kita kena cerita apa yang berkaitan dengan apa bisnes kita, apa yang kita buat, kan. Kita kena masukkan nombor telefon, kita kena masukkan location, kita kena masukkan email. Kalau kita ada website, kita masukkan website. Itu adalah credibility yang ada, yang boleh menyebabkan orang percaya kepada kita. So apa yang kita boleh masukkan adalah teks, gambar dan juga video dalam tu. So itu adalah credibility yang ada dalam sosial media. Kedai maya, website, sangat-sangat banyaklah kita boleh buat credibility. Sebab kedai maya, website ni kita boleh setting ikut ikut apa yang kita nak letakkan. Selalunya kita akan letak secara tersusun lah. Sebagai contohlah, website koperasi, saya boleh letakkan menu dekat situ. About us, laman utama, kita letakkan senarai misi, visi, objektif kita, kan. Kita boleh letakkan beberapa statistik, kita boleh letakkan achievement ataupun sertifikat yang kita pernah dapat, award yang kita pernah dapat. Kemudian saya buat menu lagi, corporate punya menu, profile, saya boleh letakkan dekat situ maklumat lembaga pengarah, maklumat audit, maklumat pengurusan. Okey. Dan then saya buat lagi satu menu servis dan produk yang kita ada. Memang tersusun. Dekat website memang tersusun sebab kita boleh create menu tu. Dekat sosial media, dia bukannya tak boleh create, dia boleh create juga, tapi limited apa yang Facebook bagi, apa yang IG bagi. Kita tak boleh nak, kita tak ada kawalan yang bebas lah. So dalam credibility, kalau kita nak bandingkan kedai fizikal, kedai sosial media dengan website, saya lebih dominan kepada website. Sebab website kita boleh buat lebih tersusun, lebih berstruktur, mengikut menu-menu yang kita nak masukkan. Kedai fizikal memanglah kita kena jaga dari segi arrangement, layout, color dan sebagainya lah. Okey, yang ke-9 adalah kebebasan dan kawalan. Kebebasan dan kawalan, kalau kita ada kedai fizikal, kita memang terikat dengan peraturan. Kalau kita menyewa, kita terikat dengan owner kepada bangunan tersebut. Kalau kita ada bisnes, kita terikat dengan PBT, okey, pihak bertanggungjawab. Dengan kerajaan lah, sama ada dari segi renovationnya, dari segi iklannya, dari segi signboardnya dan sebagainya. So kedai fizikal ni kalau salah saja, silap-silap akhir bulan kita kena saman. Okay. So kalau dalam sosial media, kebebasan kita ni tertakluk kepada peraturan-peraturan yang ada di dalam Facebook dan Insta. Management Facebook dia ada peraturan dia, do and don't yang boleh dan tak boleh buat dalam Facebook. Sebab sosial media ni sebenarnya bukan milik kita. Sosial media ni adalah milik, sebagai contoh Facebook, milik Facebook lah. Insta pun milik Facebook, WhatsApp pun milik Facebook. So kita kena ikut peraturan yang telah ditetapkan. Tetapi di dalam kedai maya, website, itu adalah kedai kita, milik kita. Kita nak design macam mana, kita nak buat macam mana, semua boleh. Perasan tak dalam sosial media, kalau kita tengok dalam page kita, kan, kita tak suka color biru, Facebook color biru. So macam mana kita nak ubah? Tak boleh. Dalam sosial media, bagi saya dia semak-semak.
Kan sebelah kanan dia keluar iklan, sebelah kiri dia ada menu, dekat atas dia ikut setting lah. Kalau setting kita business, dia letakkan ada event lah, ada video, ada gambar dan sebagainya. Dia nampak macam memang nampak macam semak lah. Dia terlalu banyak info yang nak dimasukkan dalam tu, dia tak ikut keperluan kita, dia ikut keperluan global. So itulah rupa Facebook dengan color dia, dengan segmen-segmen, section-section yang ada tu, kita tak boleh nak control. Kita hanya boleh control konten dalam tu. Okey, sama juga dengan Insta. Semak kan? Tapi dalam website kita punya sendiri, kita boleh susun ikut kita sendiri. Tapi tertaluk kepada kita lah. Kalau kita ni sebagai designer yang kreatif, kita akan susun dengan cantik. Kalau kita upah, elok lagi kita cari designer yang boleh memberi UI ataupun user interface yang baik lah. Okey. Dan kalau kita perasan itu social media. Kalau kedai kita berada di Shopee, Lazada, di nama apa, 11 Street, Mudah, Lelong dan sebagainya, kita berada di Lautan Merah. Lautan Merah maksud dia kita bersaing sesama sendiri. Siapa yang win, siapa yang ada dia punya apa kelebihan, dia akan mendapat perhatian daripada pelanggan. Okey, itu di e-marketplace lah. Dia sebenarnya itu bukan kekurangan lah. Maksud dia nanti saya akan ulas kenapa kita kena duduk dekat marketplace, kenapa kita kena duduk dekat social media, kenapa kita kena ada website, dan kenapa kita kena ada kedai fizikal. Okey, nanti last kali saya akan buat rumusan. Alright? So, habis fasa yang kedua. Fasa kedua adalah topik, gist kepada topik hari ni lah. Saya buat perbandingan, kalau ada kedai fizikal, kalau kita berniaga di social media, kalau kita berniaga di website, apa kekurangan dan apa kelebihan dia. Dan kalau kita tengok dari segi kelebihan, website lebih banyak dia punya kelebihan berbanding dengan kedai fizikal dan juga nama apa, social media. So fasa yang ketiga, saya ada 4 fasa tadi kan. Fasa yang pertama dari segi penjenamaan, penamaan pendaftaran. Fasa yang kedua tadi saya sebut tadi, fasa yang kedua adalah kejap mana dia punya, saya punya ni. Okey, fasa yang pertama permulaan bisnes. Fasa yang kedua kita set up kedai online. Fasa yang ketiga kita nak tarik trafik. Fasa yang keempat memantapkan bisnes. Saya pergi kepada fasa yang ketiga. Wih, penat juga kan. Cakap non-stop. Alright, so terima kasih kepada semua yang join pada live kali ini. Mohon untuk share dan like dan belanja saya love. Untuk siapa yang bermurah hati, minta maaf banyak-banyak, saya tak boleh nak menyapa siapa yang ada dekat sini, sebab insya-Allah saya cuba nak habiskan live kita ni dalam masa 15 minit lagi insya-Allah. Live ini memang dibawakan khas daripada Koperasi Kaki Tangan Maktab Koperasi Malaysia. Saya adalah pekerja dekat sana. InsyaAllah kita akan berkongsi banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan digital marketing, yang berkaitan dengan online business dan sebagainya, InsyaAllah. So minta like dan juga share supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini boleh dimanfaatkan oleh semua orang. Okey, kita pergi fasa yang ketiga. Fasa pertama kita dah buat, fasa kedua kita dah buat, fasa ketiga adalah tarik trafik. Nak tarik trafik ni macam mana? Bukan trafik dekat jalan dah, bukan trafik dekat jalan. Trafik di dalam internet, online, macam mana kita nak tarik orang datang ke kedai kita. Tadi kita dah cerita pasal kedai kita kan. Macam mana kita nak tarik trafik? Saya bandingkan 3 juga. Kedai fizikal, kalau kita nak tarik trafik orang datang ke kedai fizikal kita, katalah sebagai contoh, kedai saya ada dekat PJ. Saya nak minta orang datang kedai saya macam mana? Saya nak kena buat banner, saya nak kena buat poster, saya nak kena masuk dalam billboard, saya kena iklan dalam social media, saya kena share dalam Facebook, saya kena masukkan dalam WhatsApp dan sebagainya. Betul kan? Tapi orang nak datang tu tertakluk kepada radius ataupun lokaliti yang di mana dia berada. Okey? Itu kaedah untuk kedai fizikal, flyers, banner dan sebagainya. Okey. Untuk media sosial macam mana kita nak tarik pelanggan? Dia sebenarnya saya nak bagi tahu dekat sini, inilah fungsi
dan peranan media sosial dan website yang rata-rata orang confused dan tak dapat nak bezakan. Untuk makluman semua, kalau kita nak tarik pelanggan, dia ada flow dia. Okey? Kita nak tarik pelanggan daripada stranger, orang yang kita tak kenal, nak menjadi prospek. Prospek ni dia baru intai-intai, dia belum jadi pelanggan. Stranger menjadi prospek, prospek menjadi pembeli. Pembeli menjadi loyal pembeli. Okey, loyal customer. Stranger nak jadi prospek, prospek nak jadi customer, customer nak jadi loyal customer. Dia mesti melalui flow dia. Flow yang pertama adalah, ini kita panggil ilmu sales funnel. Sales funnel ataupun corong jualan. Corong, perasan tak corong? Dia ada muka yang luas, di hujung dia runcing kan. Dia punya kepala dia tu luas, and then di bawah dia runcing. Okey, corong. Jadi dia adalah untuk kita nak menapis yang banyak kepada yang sedikit dan berkualiti, yang akhirnya dia akan menjadi kita punya pembeli. Mengikut corong ataupun corong jualan ataupun sales funnel, dia datang daripada mula-mula kali adalah tahu. Kita kena bagi tahu dengan dia. Kita kena bagi tahu dengan semua orang kita berniaga apa. Macam mana kita nak bagi tahu? Yang tadi saya sebutlah. Kalau offline, kita buat banner, kita buat flyers, kita buat offline punya tools lah. Okey, kalau online, kita kena buat posting, kita kena masukkan tag, kita masukkan gambar, kita kena masukkan video. Nak kena bagi orang know kita, tahu kita. Bila orang dah tahu, ini sebenarnya level dia adalah level awareness. Kalau ikut dalam marketing punya formula, AIDA. A adalah untuk awareness, I untuk interest, D desire, A action. A itu adalah awareness ataupun kita nak minta attention. Kita nak tarik, nak minta dia tahu kan. So dalam sales funnel sekali, no adalah di bawah awareness. So kita nak kena buat supaya orang kenal kita, supaya orang tahu apa yang kita buat. Selepas no, dia akan pergi kepada like. Hari-hari dia tengok kita buat posting, hari-hari dia tengok kedai kita, dia ada satu perasaan dia suka kepada kita. Okey, dia suka kepada kita. Kalau ikut dalam AIDA, dia adalah interest. Jadi orang berminat. Bila dia dah tahu, dia berminat, dia like. Kemudian dia akan pergi kepada love. No, like, love. Maksud dia tahu, dia suka, dia cinta. Selepas dia cinta, barulah dia akan datang trust. Trust tu adalah kepercayaan. Selepas dia trust, barulah dia nak membeli. Okey, kalau ikut dalam sales funnel ni dia panjang. No, tahu, like, dia suka, love, dia cinta kita. Bukan dia cinta dengan owner dia tu, dia cinta dengan produk dan services kita. Kemudian dia trust dengan kita. Okey, nak dapatkan level trust tu memang payah. Kita nak kena buat selalu engagement secara konsisten. Kita nak kena buat posting secara konsisten. Sebab tu dia akan buy. Bila dia dah beli dengan kita, kalau dia suka, dia akan beli kali kedua, dipanggil repeat. Okey, repeat buyer. Kalau dia suka, dia akan repeat. Kalau dia suka lagi, dia akan refer kepada orang. Dia akan recommend kepada orang. Dan last kali dalam sales funnel tu, kalau kita offer kepada dia untuk jadi agent, dia akan menjadi agent jualan kepada kita. So kalau ikut sales funnel, dia kena melalui proses tu. Kita kena minta stranger know kita, stranger like kita, stranger love kita, stranger trust kita. Bila dia ada trust, dia dipanggil prospect. Okay? Bila dia ada trust, dia membeli. Bila once saja dia membeli, dia akan convert stranger, convert kepada prospect, convert kepada buyer ataupun pembeli. Kalau dia membeli kali kedua, kita panggil repeat buyer. Kalau dia refer kepada orang, dia syok gila apa yang kita offer dekat dia tu, dia refer pula kepada kawan-kawan dia, kita panggil referral. Dan kalau kita minta dia jadi agent marketing kita, kita panggil affiliate ataupun dropship sebagai agent lah. So itu yang terbaik. No, like, love, trust ni berada dekat social media. Buy, repeat, referral ni berada dekat website.
Kebanyakan orang confuse antara marketing dengan sale. Sorry. Marketing ni apa? Marketing ni adalah kita nak kita nak tarik orang supaya orang tahu kita, orang percaya kepada kita. Sale tu apa? Sale berlaku apabila orang membeli dengan kita. Social media adalah marketing platform. Social media bukan sales platform. Dalam social media, dia ada menu. Kita boleh buat shop dekat situ. Kita buat marketplace dekat situ. Boleh. Dia sebenarnya menu yang minimum lah. Selalunya orang menjual dekat website. Okay? Jarang orang menjual dekat social media. Kita boleh letak dalam tu. Social media ni function dia, saya nak beritahu, dominan lebih kepada untuk marketing. Nak tarik trafik supaya orang suka dengan kita, orang nak membeli. Once saja dia nak membeli, kita kena tarik trafik tu pergi ke website yang menguruskan dia untuk membeli. Alright? So kebanyakan orang confuse. Kebanyakan usahawan confuse. Semuanya berlaku dekat Facebook, semuanya berlaku dekat Insta dan menjual melalui WhatsApp. Kan? Dia menjual melalui WhatsApp. Dalam WhatsApp tu dia sebenarnya manual lah. Bila kita terima WhatsApp, kita nak kena jawab, kita nak kena reply, kita nak kena macam-macam lah. Dia tak automation, kan? Jadi kalau ada website, memang sales akan berlaku secara automation. Okay. So saya nak beritahu dekat sini, trafik kalau kita nak tarik dekat kedai fizikal sangat terhad, bergantung kepada lokaliti. Social media memang kerja dia tarik trafik. Kita nak minta orang ada engagement, kita nak minta orang percaya kita, kita nak minta orang trust dengan kita. Tapi bila come kepada membeli, menjual, orang nak membeli dengan kita, kita nak menjual dengan orang, dia kena through website. Sebab dekat website tu dia ada setting-setting yang membolehkan kita uruskan pembelian customer, kita menjual produk kepada customer. Kalau nak menjual melalui WhatsApp boleh, tapi letih nak kena menjawab. Kita tidur 3 pagi, ada orang buruh hantu, dia membeli time 3 pagi, tak jawab. Kita dah tidur, jaga-jaga waktu sahur, tengok orang tu dah ada 10 mesej dia beritahu dekat situ. Dia nak beli tu, dia nak lala, dia tak nak. Sebab kita tak boleh menjawab, kan? Jadi terlalu manual. WhatsApp adalah manual. Kecuali lah kita pakai WhatsApp business, dia ada auto message. Kadang-kadang auto message ni pun orang meluat, kan? Tanya sikit, jawab lain, kan? Tanya lain, jawab lain, kan? Itu robot yang menjawab, kan? Jadi saya nak beritahu dekat sini, social media function dia adalah untuk marketing, website fungsi dia adalah untuk sales. Alright? So kalau kita nak bandingkan kedai fizikal, social media dengan kedai maya, dia memainkan peranan yang masing-masing lah. Walaupun kedai kita tutup pada time PKP ni, walaupun kedai kita tutup, tetapi kita boleh tarik trafik melalui social media dan juga kita buat sale melalui kedai maya. Alright? Fasa yang terakhir, fasa keempat, memantapkan bisnes. Memantapkan bisnes ni sebenarnya more tu kepada automation, digital sales and marketing. Sorry. Okey, kita kena gabungkan digital tools mengikut peranan masing-masing. Kita tak boleh berniaga dalam satu channel saja. Kita tak boleh berniaga hanya pada dalam website. Kita tak boleh berniaga dalam kedai fizikal saja. Kita tak boleh nak berniaga di dalam social media saja. Kita kena ada banyak channel. Kenapa banyak channel? Sebab dia bergantung kepada lubuk yang kita pergi tu. Kalau kita ada peluang pergi ke Shopee, kita kena pergi ke Shopee. Kalau kita ada peluang pergi ke Lazada, pergi ke Lazada. Kita ada peluang untuk marketkan kita punya produk dalam social media, kena marketkan. Kalau kita ada peluang untuk buat bisnes dalam website, kena buatkan. Semua channel kita guna. Ini dipanggilkan integrated digital marketing. Okay? Integrated digital marketing, kita gabungkan semua dengan peranan yang masing-masing. Okey, mempunyai peranan yang masing-masing. Jadi saya nak beritahu dalam fasa yang keempat ni,
kita kena mantapkan bisnes kita bergantung kepada peranan tool digital yang kita ada. Yang pertama, marketing sosial media. Kalau kita nak buat marketing, sosial media adalah tempat yang paling bagus nak buat marketing. Yang kedua, kalau kita nak buat branding dan juga public relation, so kita boleh guna sosial media dan juga website. Tapi saya lebih kepada website sebab bila orang masuk, dia akan nampak semua maklumat-maklumat korporat kita, maklumat staff kita, maklumat award yang kita dapat dan sebagainya. Okey, branding dengan PR, sosial media dan website. Dan saya lebih dominan kepada website. Komunikasi, kita kena ada email. Okey, email. Kita pakai email apa? Kita pakai Gmail, kita pakai Yahoo Mail dan sebagainya. Itu adalah email percuma. Bukannya salah, bukannya tak betul. Saya galakkan pakailah email korporat masing-masing. So nak dapatkan email korporat macam mana? Sama ada kita register dengan provider ataupun kita ada website kita, kita gunakan webmail punya email. Contoh, saya bekerja dekat koopmkm.com.my. Saya punya email adalah zahidi.elias@koopmkm.com.my. Kalau saya punya team sales team, sales@koopmkm.com.my. Saya punya admin@koopmkm.com.my. Saya punya board, kan, pengurusi chairman setiausaha dan sebagainya. Dia lebih kepada credibility dan kepercayaan orang. So untuk communication, kita boleh pakai email, kita boleh pakai WhatsApp, kita boleh pakai Telegram dan juga kita boleh pakai SMS. Walaupun SMS sekarang ni dah tak berapa nak glamour sangat. Perasan nak bank. Bank kalau dia hantar apa-apa notification, selanjutnya dia akan hantar kepada SMS. Sebab apa? Sebab tak ramai orang yang ada WhatsApp. Tak ramai orang yang online. Orang masih lagi mengguna. Jadi bank dia gunakan SMS sebab boleh guna untuk semua orang. Alright? So komunikasi ini juga adalah penting sebab kita boleh hubungi orang, kita boleh follow up orang dan kita boleh buat reminder kepada orang. Sales, macam saya sebut tadi, website adalah tempat untuk kita membuat sale. Cashier, kita kena ada payment gateway. Ini saya cerita online. Kedai online, cashier kita bukannya manusia, kita kena register dengan payment gateway. Kebanyakan payment gateway registration adalah percuma. Cuma dia ambil charge per transaksi. Ada yang charge RM1, ada yang charge RM1.50. Okey? Sebagai contoh, macam Toyib Pay. Bukan nak promote untuk Toyib Pay lah. Toyib Pay dia ambil RM1 per transaksi. Dipanggil FPX, kan? FPX ni adalah ejen yang menerima duit dulu. Dalam beberapa hari, sehari, 2 hari, dia akan bank in kepada kita. Tapi trusted lah. Dan kita memudahkan customer dengan receipt. Sebab FPX punya company ni, merchant ni, dia akan menyediakan dokumen yang lengkap. Orang klik saja, duit confirm akan masuk, tapi dalam masa tertentu, dan customer dapat receipt dokumen sebagai pengesahan. Cashier kita adalah payment gateway, dan customer service ataupun support kita boleh gunakan manusia. Customer service dan support kita boleh gunakan manusia, ataupun dalam website kita boleh buatkan customer service ni di dalam FAQ, Frequently Asked Question. Perasan tak kalau kita pergi dekat mana-mana kedai online, kita pergi dekat mana-mana company, dia sediakan FAQ. Dia tak payah kita nak tanya lagi. Dalam tu ada soalan-soalan lazim dengan jawapan dia. Selalunya dalam kerajaan banyaklah FAQ, kan. Macam mana nak register, dia akan terangkan. Saya ada masalah ni, dia terangkan. Jadi itu mungkin boleh menjadi customer service ataupun support kita kepada customer secara automation. Jadi fasa yang keempat ni lebih kepada nak memantapkan bisnes, dan kita kena gabungkan tools-tools tadi mengikut peranan masing-masing supaya peranan tersebut boleh digunakan secara optimum untuk nak memastikan bisnes kita bisnes yang betul-betul serius dan profesional. Jadi saya dah habis saya punya sharing hari ini. Saya nak recap untuk topik hari ini. Topik kita pada hari ini adalah
nama apa, 5 cara, 5 sebab kenapa usahawan memerlukan website. Okey, saya nak recap. Yang pertama sekali, tadi saya ada sebut tadi, fasa yang pertama adalah fasa yang paling kritikal, iaitu memulakan bisnes. Jadi dalam fasa permulaan bisnes ni, dia kena buat macam-macam lah. Okey, dalam tu ada pendaftaran syarikat, pendaftaran dan sebagainya. Tadi saya ada share, compare antara kedai fizikal, social media dan juga website. Okey, itu fasa permulaan. Fasa yang kedua, kita set up kedai online. Dalam fasa yang kedua, saya banyak ulas kepada kelebihan dan kekurangan 3 perkara tadi: kedai fizikal, social media dan juga website. Jadi dalam setup kedai online ni, website adalah penting, especially bila kita berada dalam situasi yang macam sekarang ni. Situasi yang macam sekarang ni, ya. Alright. So, yang fasa yang ketiga adalah bila kita dah setup kedai online, kita nak kena tarik trafik. Okey. Kerja tarik trafik kita bagi kepada social media. Kerja untuk nak menjual kita bagi kepada website. Alright. So, fasa yang keempat adalah memantapkan bisnes. Memantapkan bisnes kat sini lebih kepada kita menggunakan tools-tools digital secara automation mengikut peranan masing-masing. Okey, dalam tu saya ada gariskan tadi. Ada berapa? Ada 6, kan? Marketing, social media yang lakukan. Branding dan PR, website yang lakukan. Communication, email, WhatsApp, Telegram, SMS dan sebagainya. Sales, biar website yang uruskan. Cashier, payment gateway yang uruskan. Customer service, barulah manusia yang boleh menjadi customer service, ataupun kita boleh letakkan FAQ, frequently asked question, ataupun soalan lazim dalam website. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Nampak macam mudah, bercakap senang, ilmu dah ada, info dah ada, dan sebenarnya sharing yang saya buat ni bukannya sharing untuk bukannya sharing saya seorang saya sharing. Sebelum ni ramai orang dah sharing ilmu yang seumpama macam ni. Cuma yang membezakan adalah tindakan kita. Okey, kalau kita ada banyak ilmu tapi kita tak bertindak, tak ke mana. Ada juga Mak Saleh sebut dare to fail, you fail, kan? Adalah dia punya lebih kurang. Kalau kita gagal, dare to fail, dare to plan. Gagal merancang, kita gagal. Okey, tapi kebanyakan manusia sekarang ni dia banyak merancang. Rancang tak buat. Rancang tak buat. Ada idea, pump, bincang, tapi tak buat. Jadi action tak ada. Okey, kalau ikut Dr. Azizan, dia kata fast action, fast result. Kalau kita bertindak cepat, result dia cepat. Okey, so jadi sekarang ni dia lebih kepada tindakan. Okey, kalau kita kata kita belum memulakan lagi, so untuk nak mendapatkan apa-apa, kita kena do it now lah. Buat sekarang. Kalau kita tak buat sekarang, kita tak tahu sama ada apa yang kita buat tu betul ataupun tidak. Result dia macam mana, kan? Jadi saya nak fokus dekat sini adalah ilmu boleh cari, kata dalam Facebook ada, dalam YouTube ada, dalam Google ada. Tapi yang paling payah sekali adalah komitmen ataupun action. Okey? Dan action yang sembrono lebih baik daripada tak ambil action langsung. Dia bulldoze, dia langgar dinding, berdarah kepala, kan? Lebih baik daripada yang duduk saja, sandar, tak langgar-langgar. Alright? So, itu dia punya conclusion saya, rumusan saya untuk hari ini. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join sesi live Facebook Co-op MKM. Dan insyaAllah saya akan cuba untuk live lagi dalam topik yang berbeza, yang berkaitan dengan digital marketing. Terima kasih banyak-banyak. Dan siapa yang belum like dan share, mohon untuk like dan share supaya ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat dikongsikan oleh semua orang. Alright? Dan siapa yang bermurah hati,
belanja saya love. Alhamdulillah, siapa yang dah belanja, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang, InsyaAllah. So, ya betul, okay. Langgar, jangan tak langgar kan. Daripada tak langgar langsung, duduk diam ya kan. Alright, saya nak habiskan sesi pada kali ini dengan minta maaf banyak-banyak. Apa yang baik adalah datang daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Terima kasih banyak-banyak kerana join dalam sesi Facebook Live Ko-Om MKM. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Selamat berpuasa, selamat, hari ni dah 25 Ramadan tu, 25 Ramadan. Hari ganjil, malam tadi lah ganjil, bukan sekarang. Esok 26, 5 hari lagi kita nak sambut raya di rumah. InsyaAllah, stay home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah.